boleh dianggap sebagai pencapaian. Ya, Hah? ya. Dia dianggap sebagai pencapaian ya. Hari itu kita cerita apa? Off learning. Off learning itu adalah tentang pencapaian kan. Pencapaian tuh, Jadi pencapaian. pencapaian dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, ibu bapa, guru-guru, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, penonton yang dihormati sekalian. Sekarang saya Jamil bin Adimin, Qadri Ahmad. Jumpa lagi dalam podcast pendidikan bersama Dr. Jaka, episod 613. Dr. Qadri, saya difahamkan Dr. Qadri pagi tadi kutip kelapa di kebun. Ya, sebelum tu dikutip dulu lah kan. Kutip kelapa. Kutip kelapa. Kutip kelapa ada berapa banyak? Berapa Tadi dapat 169 sahaja. 169 ya. 19 biji. Ya. Siap kupas sekali. Siap, kopek. Oh, siap ya. Hampir RM200 dapat. RM200 ya. Dia ada kecil, ada yang besar. Ada kecil, ada besar. Ada yang kecil, ada yang besar. Oh, itu maknanya itu hasil tanaman kelapa yang Dr. Qadri tanam beberapa tahun dulu Oh ya. Berapa tahun dulu? 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun keluar hasil dah. Keluar hasilnya, produk pokok kelapa itu. So, Dr. Qadri kutip hasilnya yalah setelah 3 tahun ya. Betul. Itu boleh dianggap sebagai pencapaian. Ya. Ya. Dia dianggap sebagai pencapaian ya. Hari itu kita cerita apa? Off learning. Off learning itu adalah tentang pencapaian. Pencapaian kan? tuh, pencapaian. Jadi pencapaian Dr. Qadri dalam menanam pokok kelapa, kalau boleh kita anggap di hujung unit pengumpulan buah kelapa. Unit pengumpulan. Di hujung unit penanaman lah, bukan pengumpulan ya. Sebab Dr. Qadri akan kutip kelapa ni selang berapa lama? Oh, saya setiap minggu saya kutip. Setiap minggu? Ya. Kalau saya analogikan sebagai unit pembelajaran, unit of learning. Oh, unit of learning. Okey. Unit of learning itu UOL. Kalau UOL tu boleh jadi setiap 40 minit, setiap setengah jam, UOL. Oh, unit of learning. Ya. Ataupun boleh jadi juga setiap minggu. Boleh jadi setiap bulan. Kan? Boleh jadi setiap 6 bulan. Itu adalah unit of learning. Ya. Jadi kalau assessment of learning itu dilaksanakan di hujung unit of learning, di UOL, begitu juga dengan kutip kelapa. Kutip kelapa. Oh gitu. Di hujung unit apa nak namakan apa ya? Unit pengumpulan ya, unit pengutipan lah ya. Oh gitu. Itu saya nak kaitkan ke situ. Jadi hari ini kalau itu kita dah lepas assessment of learning. Satu lagi ialah assessment for learning. Boleh kita cerita sikit apa itu assessment for learning? Ini agak saya susah nak sebut. Revolutionary. Itu yang kita cerita pada 6 sebelum ini. 6 sebelum ini, 6.11, 6.12 kan? 6.12. 6 sebelum ini kita bercerita. Kita ada menyebut bahawa pembelajaran dan pentaksiran di abad 20 tu sudah dianggap sebagai tradisional. Ya, betul. Kemudian di abad 21 ni ada perubahannya. Tetapi Dr. Jamil menyatakan ada yang tidak berubah. So kita pelan-pelan memulakan perbincangan kita dari assessment of learning sebab yang itu tak banyak berubah. Tetapi abad 21 ni membawa masuk dan mempopularkan apa yang disebut assessment for learning. Ya, betul. EFL. EFL. UF, EFL ni Dr. Jamil di sana sini.
Popular betul. EFL. EFL itulah wajah baru dalam pendidikan dan wajah baru dalam pentaksiran. EFL. Yang dulu dia orang kata EFL inilah satu-satunya pentaksiran yang Dr. Jamil kata, siapa tu? Rick Stigin dan Judy Arthur kata, no, not necessarily. Kalau assessment reform group yang Dr. Jamil kenal orang-orangnya kat itu macam Paul Black dan Dylan William tu mengatakan gitu. Tetapi Dr. Jamil, rupa-rupanya dia orang bawa masuk ni untuk membela pelajar. Ya, untuk membela pelajar ya. Mengapa? Khususnya kalau Black and William kata tu untuk membela pelajar yang low ability. Oh, gitu Dalam perlumbaan dulu-dulu zaman peperiksaan, yang low ability ni memang menjadi mangsa sistem. Dia dianggap sebagai future gagal dan dia terus gagalkan lah. Maknanya wajar digagalkan. Okey. Tapi apabila orang memandang, rugi kita mendidik anak bangsa dan hujungnya digagalkan. Ya, betul. Jadi masuklah pemikiran-pemikiran baru. Kenapa tidak sepanjang proses pembelajaran dari mula sehingga hujungnya diperiksa, sehingga hujungnya ditaksir dengan off learning. Sepanjang tu kan banyak development yang berlaku. So dia orang kata, kenapa kita tak kutip data itu dan dianggap sebagai data yang boleh dari masa ke semasa digunakan untuk meningkatkan lagi upaya untuk belajar supaya di hujung tu dia boleh mencapai. Ya, betul. Apa pandangan Dr. Jamil? Tapi kena berhati-hati sedikit. Wah, pula. Apabila kita mengatakan diperiksa. Jadi ada pros and cons lah. Diperiksa tu kalau dalam grup assessment reform group tu diperiksa itu maknanya examine itu in the examination dan dia punya konotasinya ialah ukur. Measure. Measure. Yang dia tentang di situ. Saya sendiri pun begitu, Dr. Connery. Kalau banyak kali saya sebutkan, pokok ataupun anak itu kalau hanya diukur, dia tidak akan tumbuh dan tidak akan berkembang. Hanya dengan diukur. Tapi kalau diperiksa, diperiksa tu maksudnya kita lihatlah ada tak bugs ataupun serangga ataupun kumbang pada pokok tu. Kalau kanak-kanak tu ada tak penyakitnya, ada tak cacing dalam perutnya, ada tak kuman-kuman apa, itu diperiksa. Itu boleh. Itu boleh mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pokok ataupun anak. Tapi kalau diukur saja, dia tak akan berubah. Kecuali dengan mengetahui ukuran, kita buat intervensi. Dengan kita mengukur, katalah tadi berat kanak-kanak itu dilahirkan, cucu saya yang ke 13 doktor, yang ke 13 berat dia 4.07 kilogram. 4.07. Itu berat ke ringan? Berat. Berat. Berat lah. Berat. Jadi bila pada waktu lahir itu, sebab itu mana-mana doktor mesti ditimbang. Lahir je mesti ditimbang. Timbang tu ukur? Ukur. Itu ukur. Kemudian dia akan diukur lagi, bukan hari-hari. Selang beberapa, seminggu ke, 2 minggu ke, ataupun sebulan ke, ada tak kenaikan berat itu. Kalau dilihat tu bukan saja naik, kadang-kadang turun. Ada ya baby yang turun ya. Kalau baby itu turun beratnya, dia something wrong lah kalau turun. Baby itu sepatutnya dia mesti naik itulah. Kalau graf itu naik sampai satu peringkat tertentu dia dah plateau. Plateau tu dia rata lah. Okey. Dah macam saya Dr. Koriri dah. Plateau lah tu. Dah plateau lah.
dah plateau dah. Jadi itu tujuannya mengukur itu adalah untuk intervensi. Kalau hanya diukur tapi tak dibuat intervensi, sia-sia saya ukuran itu. Dia dah sama dengan off learning lah itu. Off learning. Itu off learning lah. Itu off learning itu tujuan itu. Kita apabila kita baca ya literature Dr. Jamil tentang for learning ni jarang sangat dia menyebut achievement ya. Sama ada dia hanya menyebut pembelajaran, learning. Okay. Tujuannya rasanya is to improve learning. Ya, betul. Ya. Betul. Kalau for learning itu memang to improve learning lah. To improve learning lah ya. Okay. For learning, assessment for learning, maknanya untuk menambah baik pembelajaran. Iya. Kalau saya boleh bacakan di sini Dr. Kodri misalnya, assessment for learning (AFL) is an approach to teaching. To teaching and learning. That creates feedback. Digunakan perkataan feedback. Which is then used to improve students' performance. Not grade, not result, but feedback. Feedback. Not grade, not result, not measure, not comment, not even comment. No. Kalau problem dia not even comment. Comment seperti baik, cemerlang, semua tu dia kata tidak membawa makna yang baik kepada pertumbuhan dan perkembangan pendidikan kanak-kanak. Tapi dia ini pun ada kaitan ya Dr. Jamil dengan pergerakan outcome based education. Oh yes. Ya betul. Outcome based education ni ada standards-nya. Dan standard tu boleh dicapai ataupun tidak boleh ditengok. So kalau tak capai boleh ditambah baik, boleh ditambah baik. Gitu ada kaitannya kot. Ada kaitan. Memang ada kaitan. Memang ada kaitan. Kalau macam baby tadi, dia tak boleh juga pertumbuhannya terlalu drastik. Umur baru 3 bulan beratnya sudah 20 kilo contohnya. Itu tak boleh. Dia bapaknya dia obes sebenarnya. Itu tak bagus juga. Tak bagus juga. Tapi saya tidak tahulah kalau perkembangan mental kanak-kanak yang laju itu adakah salah ataupun tidak, kerana kalau kita lihat kita ada juga program Genius, program pintar yang di mana learning itu dipercepatkan. Tapi Dr. Jamil cerita teaching and learning. Teaching and learning. Maknanya AFL ni memberitahu guru, teachingnya boleh ditambah baik, dan memberitahu murid, learningnya boleh ditambah baik. Gitu. Betul. Benda tu datang dari assessment for learning. For learning. Wow. Yes. So kalau kita gitu, kalau hari itu cerita assessment of learning tu di hujung, so assessment for learning di sepanjang. Ini cerita sama within. Saya selalu gunakan Dr. Waduh. During and within the process of teaching and learning. During and within. Ya. Cakap orang putih. Sepanjang dan semasa. Itu Melayunya lah tu. Lah. Sepanjang dan semasa. Semasa lah. Ataupun semasa dan sepanjang. Dia kenalah semasa dan sepanjang proses pembelajaran itu daripada permulaan sampai hujung nanti berlakunya assessment of learning. Di situ ialah assessment for learning. Hari ini Dr. Jamil tak bawa parang. Saya tak bawa parang hari ini. Instrumennya apa kalau kita Instrumen bagi assessment for learning ni sebenarnya ada banyaklah. Kita boleh juga gunakan pemerhatian, observation. Dia tak perlu, kadang-kadang tak perlu instrumen pun. Gitu pula. Kita. Maknanya kita tak perlu alat lah. Contoh macam saya pernah sebut dulu kan. Saya nak mentaksir. Mentaksir itu dengan agak-akan berapa tinggi daripada lantai ke ceiling rumah saya ni. Boleh agak kan? Boleh agak. Terlihat kalau misalnya ataupun berapa kaki bermeter daripada hujung sini sampai hujung sana. Setiap tile ni 2 kaki kali hari itu masuk off learning Dr. Jamil kan cerita tentang ujian ataupun standardized test macam UASA tu kan. Kat sini orang katakan Dr. Jamil kan instrumennya lebih kepada self assessment dan peer assessment. Betul. Dan maknanya self assessment, peer assessment ni tak guna pada off learning lah.
Dalam literatur yang saya pernah baca juga, Dr. Kodri, assessment for learning ini dia memasuki abad ke-21 lah. Abad ke-21, dia teori pembelajarannya dia lebih kepada inquiry based learning. Iaitu dia menggunakan soalan-soalan, menggunakan perbincangan. Perbincangan tu zaman Plato dulu dah ada kan. Perdebatan, argument, itu adalah cara-cara bagaimana mereka belajar. Jadi antaranya ialah murid self assessment learning tadi kan. Murid sama murid tu dia belajar. Itu peer assessment ya? Peer assessment. Kalau self assessment dipanggil sebagai muhasabah diri, itu juga sebagai for learning. Betul. Rubrik pun boleh pakai, Doktor. Boleh kan? Rubrik pun boleh so dia boleh tengok rubrik. So sampai kepada tahap yang dihasratkan. Kalau tak sampai, tapi kuncinya sekarang apa yang kita peroleh dari assessment for learning bukan untuk grade. Bukan untuk grade. Dia bukan untuk grade, tetapi dia lebih kepada tahap penguasaan. Tahap penguasaannya yang boleh ditingkatkan. Yang boleh ditingkatkan. Bukan final. Bukan final. Bukan, tidak semestinya kalau seseorang kanak-kanak itu sepanjang, tidak semestinya, bukan saya kata tak cuma kata tidak semestinya, tapi selalunya mempengaruhi. Kalau misalnya dalam assessment for learning semasa sepanjang proses pengajaran pembelajaran, dia telah menguasai sampai tahap 4, tahap 5, tahap tinggi kan. Harapannya nanti ialah bila sampai kepada off learning, dia akan mendapat grade yang tinggi, yang baik, yang better, yang lebih baik. Tapi tidak semestinya. Tidak semestinya itu sebab apa? Yang off learning tadi dipengaruhi banyak faktor. Sebab dalam tempoh yang singkat semasa peperiksaan contohnya atau ujian dilaksanakan, murid itu demam. Jadi dia menyebabkan dia punya grade-nya tidak seperti yang sepatutnya. Jadi assessment for learning ini bagi merekodkan supaya guru-guru boleh berkomunikasi dengan ibu bapa, murid boleh berkomunikasi dengan dirinya sendiri, dia boleh membuat self assessment dengan melihat sejauh mana saya telah menguasai perkara ini. Menguasai perkara, kata-kata perkara itu bukan subjek, Dr. Kodri. Bukan subjeknya. Dia menguasai, contohnya kalau dalam matematik, proses darab itu cuma saya boleh menguasai. Saya boleh melakukan proses darab hingga berapa digit contohnya. Boleh tak saya melaksanakan proses darab untuk pecahan? Boleh tak saya melaksanakan proses darab untuk perpuluhan? Dan lain-lain lagi. Itu standard ni lah yang perlu dicapai. Standard yang perlu dicapai. Yang perlu dikuasai. Perlu dikuasai. Yang perlu dikuasai. Kalau capai nanti grade. Kalau capai grade-nya. Capai grade. Yang dikuasai. Jadi kalau kita nak melaporkan kepada ibu bapa di hujung unit pembelajaran, agak sukarlah untuk membuat generalisasi tentang anak itu. Setakat mana pencapaiannya. Kalau dia menggunakan tahap penguasaan. Sebab tahap penguasaan tu yang kita... Dia ada naik, ada turun. Ada naik, ada turun. Satu lagi dia bentuk tahu, boleh buat. Tahu, faham, boleh buat. Maknanya knowledge, understanding and skill tu kat situ lah ya? Ya, betul. Pengetahuan, kefahaman dan kemahiran. Kemahiran apa dia ada, pengetahuan apa dia ada. Yang tu ya? Yang tu ya. So boleh tak kita kata, bila kita nak ikat lah ya supaya kita jangan keliru ni, supaya jangan keliru, assessment for learning ni tujuannya untuk menambah baik pembelajaran. Betul. Sebab dia kata apa? Saya tertarik ni. Students become more involved. Student, murid-murid menjadi lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Taklah cikgu je kelang kabut nak buatkan murid belajar ya. Betul. And from this, gain confidence in what they are expected to learn and to what standard. Sebab Dr. Jamil masa kita dulu kan tak ada kan assessment for learning, tak ada kan.
Tak ada. Masa kita belajar dulu. Tak ada. Terus sebab cikgu kita boya-ya buatkan kita belajar kan. Semua cikgu je. Cikgu je kan. Kerja murid pun terpaksa diperiksa. Bagi saya, Dr. Kuteri, saya minta maaf. Oh, minta maaf semasa pula. menjadi guru dulu, saya mengajar matematik tambahan, saya beri murid saya banyak latihan. Oh. Sebab matematik you kena buat latihan banyak. Tapi saya tak pernah periksa. Tak pernah? Saya tak pernah periksa. Bagi latihan aja? Bagi latihan je. Waduh. Bukanlah maksud saya tak pernah periksa, yang memeriksa itu bukan saya. Saya tukar je. Oh. Ataupun saya itu terbaik tu. Ataupun saya pergi minta murid, mana-mana murid yang okey, siapa yang dapat buat ni nombor ni, pergi ke pecahkan papan, dulu papan hijau lagi, papan hitam. Pada 5 atau 4 ruangan. Okey, Ahmad sini nombor 3, Abu nombor 5, ada 5, masing-masing ke depan. So, okey, sama-sama semak. Okey, boleh tak? Jadi di situ saya bagi feedback. Bukan komen. Bukan kata, oh Ahmad bagus, kamu budak yang pandai, kamu budak yang rajin. Itu perlulah, tapi tak boleh cukup setakat itu saja. Maknanya dah jalankan juga lah AFL masa tu? Saya sudah. Hebat betul. Sebab tu saya boleh meningkatkan pencapaian murid saya daripada sebelum saya masuk sekolah tu, the best percentage of passes for additional maths sebelum saya masuk sekolah itu sekitar 50% saja. Saya masuk tahun yang kedua dapat 85%. Lulus. Ini work lah ya. Assessment for learning. For learning tu memang so improvement. Dia menambah baik dua perkara. Menambah baik pengajaran dan menambah baik pembelajaran. Pembelajaran murid. Maknanya guru pun boleh dapat maklumat kan kat situ. Bagaimana cara menambah baik tadi tu? Murid lebih terlibat. Terlibat dalam proses pengajaran pembelajaran. Murid bukan menerima terus je. Tak. Dia lebih-lebih lagi antara kaedahnya ialah problem based learning, inquiry based learning, project based learning, performance assessment. Itu semua ialah pentafsiran untuk pembelajaran. Itu dah buat dah masa tu? Saya dah buat. Wah, sebab saya kursus di universiti. Belajar lah tu, dah belajar lah. Saya dah belajar. Walaupun ialah pada waktu itu istilah SM4 learning itu belum ada. Belum ada sebab saya dapat degree tahun 80. Assessment for learning itu 90-an. Assessment 89 kan. Tetapi prosesnya saya dah laksanakan. Saya panggil anak-anak murid saya datang ke rumah, belajar sama dia. Saya duduk bersama dengan mereka, duduk kursi dia. Okey, kamu berdiri, ambil pen dia. Begitu. So kalau kita ambil kunci ini, kita tak perlu kelang kabut atau keliru antara assessment for learning dan assessment of learning. Dan bukan itu sahaja, kedua-duanya ni perlu dijalankan ya, Dr. Jamil. Assessment for learning ni sepanjang. Dr. Jamil kata apa dia? During and within. Sepanjang. Dan assessment of learning tu di ujung. Di ujung ya? Ya, di ujung. Ada satu lagi yang apa ni frasa yang sangat menarik atau kalau saya bacakan. One way of thinking about AFL maknanya assessment for learning is that it aims to close the gap. Close the gap between a learner's current situation and where they want to be in their learning and achievement. Learning and achievement. Ini yang kata nak membantu budak yang low ability tadi ya? Ya, betul. Bukan budak-budak yang high achiever saja. Kita bantu murid-murid yang low achiever juga. Itu yang 20% jadi 80% tu. Yes. So the low achiever to being pushed up. Yes. Wih, bagus Dr. Jamil. Murid-murid yang pandai, high achiever itu akan membantu low achiever. The low achiever. And all of them become achievers. Di situ itulah kekuatan assessment for learning. Jangan kita abaikan. Jangan kita tinggalkan assessment for learning itu. Jangan. Maknanya kalau kita tinggalkan assessment for learning ni, kesian anak-anak anak-anak kesian. Betul. Kita tidak mengikut perkembangan zaman. Sebab assessment for learning ini adalah wajah pentaksiran abad 21. Abad 21. Maknanya kalau tak ada assessment for learning,
kita tidak berwajah abad 21 ya? Tidak berwajah abad 21. Waduh. Sebab ciri-ciri abad ke-21, pembelajaran abad ke-21 kan cooperative, collaborative, critical thinking, creative thinking, communication. Di situ kan. Jadi dengan essence-for learning, kita menggalakkan murid-murid to collaborate sama-sama dia, bekerjasama sama mereka. Kita menggalakkan murid-murid untuk berkomunikasi dengan baik. Dari situ kita boleh perbetulkan. Beri feedback kepada murid semasa dia berkolaborasi, semasa mereka berkomunikasi dengan murid yang lain, kita boleh, bukanlah kita tegur, tetapi boleh bagi feedback. Penggunaan ayat kamu ini semasa kamu bercakap dengan kawan kamu begini, boleh diperbaiki. Jangan kata salah. Boleh diperbaiki. Kan begini. So dalam pembelajaran dan pentaksiran abad 21, assessment for learning mestilah menemani assessment of learning. Mesti ada dua-dua. Mesti ada dua-dua. Barulah kita berlaku adil pada semua. Yang di hujung itu nanti orang yang cemerlang akan cemerlang, dan orang yang agak rendah sikit akan dijadikan cemerlang juga. Betul. Sebab apa tengok ya, di satu lagi ayat yang saya tertarik di sini. Students dengan AFL, for learning, students becoming more active in their learning and starting to think like a teacher. Tengok ya. Dengan essence for learning itu, students think like a teacher. Kan kita selalu dengan murid-murid, guru, seorang murid itu sebagai guru. Dia kadang-kadang ada murid bila balik rumah, dia balik mengajar adik dia. Suatu perkara yang sangat baik. Kalau boleh ajar adik dia, kalau dia boleh ajar taman dia, rakan dia, sebenarnya besar juga peranan assessment for learning untuk menjayakan bangsa ni. Semangat. They think more actively about where they are now, where they are going, and how to get there. Kan menarik kan? Ya, menarik. Kita kan menarik. Betul. Murid itu jadi aktif, murid itu menjadi bukan passive learner, dia menjadi active learner. Salah satu daripada standard guru Malaysia, SK Standard Quality Guru Malaysia, SKCM, ialah students as an active learner. So kalau gitu kita berdua menyerulah pada orang yang melihat kita ni kan, khususnya para guru, ibu bapa, marilah di abad ke-21 ini kita gandingkan dan hidupkan assessment for learning dan assessment of learning ni. Jangan tinggalkan salah satu daripadanya. Kalau kita nak anak-anak didik kita, anak bangsa kita berjaya atau bertambah tinggi kejayaannya, maka kedua-duanya harus digandingkan. So untuk menggandingkan kedua-duanya harus difahami dengan jelas. For learning itu apa? Of learning itu apa? Kan? Semua pendidik lah, tidak semestinya guru, ibu bapa juga memainkan peranan. Ibu bapa, community, dan sesiapa sahaja yang cintakan kepada pendidikan seharusnya memahami konsep ini dengan baik dan dapat mengamalkannya secara berterusan. Saya selalu sebut ni, mahu, tahu, mampu. Dia bila dengar tu mau buat. Tapi mau buat kalau tak tahu boleh kelang kabut juga tu. Ya, betul. Mau tahu, dengar kita ni insya-Allah tahu sikitlah. Insya-Allah lah. Tapi kena mampu. So mahu, tahu dan mampu. Bagaimana kita nak memampukan mereka, Dr. Kodri? Rajin-rajinlah dengar Dr. Jaka. Insya-Allah. Sekian saja pertemuan kita kali ini dalam episod ke-613. Saya Jamil Adimin dan saya Kodri Ahmad. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang untuk podcast pendidikan bersama Dr. Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.